Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pada hari ini kita akan mengadakan kelas secara online untuk cover topik pemprosesan hasil beras, iaitu kita akan melaksanakan laksa. Okey, seperti yang sesudah-sudah sebelum ni, kita akan mengenali tentang pengenalan laksa, fungsi bahan dan peralatan digunakan, kaedah dan formulasi membuat laksa dan juga mengukur ciri-ciri organoleptik menggunakan teknologi digital. Baiklah, seperti di dalam gambar yang dipaparkan, kita boleh lihat laksa diperbuat daripada tepung beras ataupun gabungan di antara tepung beras dan juga tepung kanji seperti tepung ubi. Dan kebiasaannya dalam warna putih dan dihasilkan menggunakan acuan ataupun cooker extruder, dan dia boleh dikeringkan menggunakan alat pengering ataupun pengeringan cahaya matahari. Dan dia juga terdapat di dalam dua jenis, iaitu terdapat laksa segar dan juga laksa kering yang boleh tahan lebih lama dan juga perlu direbus sebelum dimakan, seperti yang kita boleh lihat seperti spaghetti. Spaghetti diikutkan adalah sejenis laksa juga, tetapi adalah dalam versi yang kering. Tetapi ia tidak dipanggil laksa, ia dipanggil spaghetti sebab ia adalah versi yang berbeza. Tapi itu adalah menggunakan bahan-bahan yang sama juga, iaitu tepung beras. Okey, daripada sini hanya ada 4 sahaja dia punya bahan asas, iaitu kita ada tepung beras, air, tepung kanji dan juga garam. Di mana tepung beras memang merupakan bahan utama dia untuk menjadikan laksa ini. Air merupakan satu sebatian adunan. Tepung kanji pula adalah digunakan khusus untuk memekatkan dan juga memejalkan adunan yang boleh menjadikan laksa tersebut lebih springiness. Dan seterusnya garam yang ditambah untuk menjadikan bahan perasa dan juga bahan pengawet. Dan jika dilihat daripada peralatan, diikutkan semua penghasilan daripada beras ini menggunakan peralatan yang sama. Perbezaannya hanyalah daripada acuan. Contoh kalau kita nak buat acuan putu mayam, ada acuan putu mayam. Jadi yang ini adalah acuan laksa, kita menggunakan acuan laksa. Okey, seperti daripada amali yang lepas, awak semua dah pun berjaya untuk menghasilkan laksa masing-masing. Dan ini adalah antara kaedah dan formulasi yang kita memang diperlukan untuk membuat laksa tersebut, iaitu ada tepung beras, air, tepung kanji dan garam. Okey, untuk membuat kaedahnya pula, seperti sedia maklum, apa benda yang awak dah buat semua waktu amali itu dikira awak dah berjaya lah. Sekiranya ada langkah-langkah yang awak terus skip, maka laksa awak takkan terhasil. Okey, sekejap lagi akan diberikan satu tutorial mengenai kaedah untuk membuat laksa ni setelah awak berjaya menghasilkan amali laksa. Jadi cuma saya nak refresh balik apa yang awak dah belajar sebelum ni. Okey, untuk slide ini pula adalah menunjukkan titik kritikal ataupun yang panjangnya adalah Hazard Analysis Critical Control Point di dalam penghasilan laksa. Jadi di dalam kaedah yang panjang-panjang tadi sebanyak 9 langkah, ini adalah antara 5 langkah yang mempunyai titik kritikal, di mana sekiranya antara langkah ini awak buat dengan tak betul, maka laksa anda tidak akan menjadi dengan baik. Jadi antara hazard yang diperlukan di dalam langkah penghasilan laksa ialah campuran adunan, pembentukan, merebus, mengukus dan juga menyejuk. Jadi kena kenal pasti berapakah suhu waktu dia sejuk. Contohnya, waktu mengukus sampai bilakah perlu kita kukuskan laksa tersebut. Contoh kalau untuk merebus, sampai bilakah perlu direbus tak? Adakah dia akan tunggu sampai dia kembang semangkuk ke? Ataupun tunggu sampai dia hanyalah timbul saja ke? Itu adalah antara titik-titik langkah kritikal di dalam setiap proses tersebut. Okay, seterusnya antara masalah di dalam penghasilan laksa, ini adalah antara beberapa masalah yang boleh terjadi. Contohnya, kalau sekiranya anda dapati laksa yang anda hasilkan tu menjadi keras, maka ia berkemungkinan disebabkan terlebih tepung beras. Berkemungkinan sebabkan adunan yang tidak sebati, maka dia menjadi keras dan tidak menjadi kenyal kerana tiada kesatuan di antara tepung kanji dan juga tepung beras tersebut. Dan seterusnya, laksa boleh menjadi peroi atau melekit, mungkin berkemungkinan disebabkan terlebih tepung kanji. Jadi sebabkan itulah kita perlu mempunyai bahan-bahan yang mengikut formulasi yang sebenar dan mengikut titik-titik kritikal yang betul sewaktu dalam proses penghasilan laksa tersebut.
adalah cara untuk kita mengukur ciri-ciri organoleptik menggunakan teknologi digital. Jadi di sini saya hanyalah akan terbahagikan kepada dua, iaitu aspek fizikal, terdapat tiga, iaitu rupa, warna dan juga tekstur. Manakala untuk organoleptik ialah bau dan juga rasa. Okey, dekat sini antara aspek fizikal yang boleh digunakan teknologi digital ialah contoh kalau rupa, kriterianya adalah berjaluk. Laksa kita adalah berjaluk ataupun tidak putus-putus, kebiasaannya kita akan menggunakan organ tangan kita untuk memastikan contoh kita angkat ke, ataupun kita boleh menggunakan peralatan seperti penapis. Contoh nanti kita nak angkat laksa, kita gunakan penapis, adakah dia akan peroi jatuh-jatuh ataupun semuanya melekat dengan baik di dalam tempat penapis tersebut. Okay, jadi dia menggunakan peralatan. Seterusnya untuk physical warna, kita boleh menggunakan teknologi digital color reader seperti di dalam gambar tersebut. Namun, diikutkan kita punya college tidak mempunyai alat teknologi ini. Di college kita hanyalah menggunakan Lobibond tintometer, tetapi itu adalah satu mesin yang digunakan untuk menentukan warna air ataupun cecair sahaja. Jadi kita tak ada color reader di sini. Okay, seterusnya untuk tekstur, kita nak tahu kekenyalan dia, selain daripada menggunakan organ tangan, kita juga boleh menggunakan texture analyzer. Jadi itu adalah antara beberapa teknologi digital yang digunakan untuk mengetahui ciri-ciri organoleptik. Okay, kalau dekat sini organoleptik dia adalah daripada segi bau dan juga rasa. Of course lah dia adalah berkaitan dengan apakah dia bau dan juga dia rasa mulut kita. Okay, itu sahaja daripada saya pada hari ini. Sebentar lagi sila jawab tutorial selepas daripada melihat presentation saya pada hari ini. Itu saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.